ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين، ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Jadi biasa sebelum daripada ni kita baca kitab Mastikah Hadis. Cuma kita Aba tak jumpa lagi. Aba tak ingat, nak cari pula tak jumpa. Balik Aba sampai lewat ada rumah tadi. Tak ingat nak cari pula. Jadi Aba bawa kitab ni lah. Buku Fiqh Soal Jawab Ibadah. InsyaAllah kita pada malam ni kita akan cuba baca beberapa soalan dan jawapan daripada buku ni. InsyaAllah ada manfaatnya. Baik. Antara soalan yang pernah diajukan kepada hamba adalah, jika saya berwuduk dengan niat untuk melakukan solat sunat, adakah ia dikira terpakai jika saya mahu solat fardu? Saya pernah terdengar bahawa wuduk yang diniatkan demikian hanya sah solat sunat sahaja, bukan solat fardu. Benarkah? Jadi wuduk adalah syarat sah sembahyang. Semua kita tahu bahawasanya orang yang berhadas kecil tidak boleh sembahyang, melainkan mesti kena berwuduk sebelumnya terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wahai orang yang beriman, apabila kamu berkehendak untuk mendirikan sembahyang, maka hendaklah kamu membasuh muka-muka kamu, tangan-tangan kamu hingga ke siku, sebahagian daripada kepala kamu dan kaki-kaki kamu hingga kena sapu sebahagian daripada kepala kamu, dan basuh kaki-kaki kamu hingga kepada dua buku lali. Jadi bagi orang yang nak sembahyang, okeylah sembahyang fardu ke sembahyang sunat ke, mesti dia kena berwuduk terlebih dahulu. Kalau dia berhadas lah, kalau tidak berhadas itu masalah lain. Baik, wuduk adalah ibadah. Setiap ibadah perlu kepada niat, sebagaimana Nabi SAW bersabda, innamal a'mal binniyat. Sesungguhnya amalan itu perlu kepada niat. Ketika seorang itu berwuduk, dia niat untuk berwuduk, ataupun dia niat mengangkat hadas kecil, ataupun dia niat mengharuskan sembahyang, maka semua niat tersebut memadai pada wuduknya. Dia bukan mesti niat saja aku berwuduk sahaja. Bahkan boleh dia niat saja aku berwuduk, saja aku mengangkat hadas kecil, saja aku mengharuskan sembahyang, boleh. Saja aku bersuci untuk mengharuskan sembahyang juga boleh. Cara niat untuk kita berwuduk sebenarnya banyak. Jadi soalan yang pernah diajukan kepada hamba adalah, orang ni dia nak sembahyang sunat, sebagai contoh nak sembahyang sunat duha. Dia pun pergi berwuduk tujuan untuk mengharuskan sembahyang sunat duha. Tujuan untuk mengharuskan sembahyang sunat duha. Aku mengambil wuduk untuk sembahyang sunat duha. Yang mana dia pernah dengar sebelum daripada ni, ada orang kata kalau wuduk niat untuk sembahyang sunat, wuduk tersebut tidak boleh untuk sembahyang fardu. Dia nak sembahyang sunat duha adalah pukul 12 tengah hari. Dia pun ambil wuduk.
Untuk sembahyang sunat duha, pukul 12 boleh lagi sembahyang. 12.30 boleh lagi sembahyang sunat duha. Sebab sunat duha waktu dia apabila matahari naik segalok, dan penghujung waktu dia sebelum sedikit masuk zuhur. Sebelum sedikit masuk zuhur, kita ni zuhur 1.18. Jadi sebelum sedikit ni maksudnya lebih kurang dalam 1 minit setengah 2 minit sebelum zuhur habislah waktu dia. Jadi kalau 1.18, 1.16 habislah waktu dia, waktu sembahyang duha. Apa berkata sebelum sedikit? Kerana kita ada di sana dipanggil ada waktu istiwa. Waktu ketika matahari betul-betul di atas pada dia, sebelum daripada gelincir. Waktu tu tak boleh kita sembahyang dalam waktu tu. Baik, cuma waktu tu hanya sekejap sahaja. Apa yang disebut oleh dalam kitab adalah waqtun latif, waktu yang ringkas. Tidak sempat pun untuk kita buat 2 rakaat di dalam waktu tersebut. Ada pun hak yang pernah tersebar sebelum daripada ni bahawasanya sebelum zuhur 20 minit tak boleh sembahyang, dah haram. Itu dah betul. Itu adalah tidak betul. Jangan kita orang yang belajar terpengaruh dengan penulisan-penulisan yang tidak ada sandaran daripada kalang-kalang ulama' mu'tabar. Dia waktu istiwa, hak yang kata haram sembahyang tengah hari ya, selain daripada hari Jumaat, waktu dia adalah yang cukup ringkas, tidak dapat memuatkan 2 rakaat sembahyang. Jadi kalau tidak dapat memuatkan 2 rakaat sembahyang, kita kata lebih kurang dalam 2 minit dah sampai. Jadi sebelum daripada 2 minit dah sampai lah, dekat-dekat 2 minit dah, sebelum daripada zuhur dah boleh sembahyang. Okey. Jadi bermakna kalau sebelum tu masa boleh sembahyang. Jadi waktu duha ni adalah daripada matahari naik segala sehingga nak masuk zuhur lela. Cakap kita nak zuhur lagi, masuk zuhur lela. Kalau zuhur 1.18 ni, kita kata 1.16 lah, kita lebih kurang lah. Jadi katakanlah orang tu dalam pukul 1 nak sembahyang sunat duha. Boleh ke tak? Boleh. Tak ada masalah. Masih lagi waktu sunat duha. Okey, dia pun berniat, masa ambil wuduk tu aku ambil wuduk untuk sembahyang sunat duha. Aku berwuduk untuk sembahyang sunat duha. Masuk zuhur, dia tak ketuk lagi, dia tidak berhadas. Boleh tak dia guna wuduk tersebut untuk sembahyang fardu zuhur? Sebab bunyi kata ada, kata tak boleh. Okey, tengok hamba yang hamba jawab lagu mana. Apa hak yang dia dengar? Jawapannya adalah tidak benar. Jadi apa hak yang dia dengar? Berwudu untuk melakukan sembahyang sunat, tidak boleh sembahyang fardu, jawapannya adalah tak betul. Itu tidak benar. Pada dasarnya seseorang yang berwudu untuk solat sunat boleh sahaja melakukan solat sunat dan solat fardu. Bukan mesti apabila dia niat sembahyang sunat boleh sembahyang sunat sahaja, bukan boleh juga sembahyang fardu. Dia berwudu dia lain daripada tayamum. Tayamum lain. Tayamum kalau orang tu berniat, dia ambil tanah, sapu muka, tujuan untuk mengharuskan sembahyang fardu. Aku buat lagu ni untuk mengharuskan sembahyang fardu. Baik, begitu cara niat tayamum. Aku nak mengharuskan sembahyang fardu. Tu cara niat tayamum. Maka ketika tu boleh dia sembahyang fardu dan banyak mana sembahyang sunat nak sembahyang silakan. Tapi kalau dia niat untuk mengharuskan sembahyang sunat, air tak ada. Dia nak sembahyang sunat duha, maka dia kena tayamum. Dia niat aku nak mengharuskan sembahyang sunat duha, dia pun sapu muka, sapu tangan, maka ketika tu dia boleh sembahyang sunat, tidak boleh sembahyang fardu. Sebab tayamum adalah taharah dhaif, dia panggil taharah dhaifah, taharah yang lemah. Sebab tu tayamum, satu tayamum hanya boleh buat satu fardu sahaja. Dia tidak boleh buat 2 fardu. Nak buat pula fardu yang kedua mesti kena tayamum yang lain. Berbeza dengan wudu. Lama dak ketuk, selama mana mudah ketuk seminggu lah. Bukan mesti dak ketuk saja. Selama mana dak batal wudu seminggu. Dak batal wudu. Ketuk dak, kecing dak, berok dak, stok rapuang dak, tidur pun dak. Pegang kemaluan pun dak. Memang jadi nyakit sungguh orang lagu ni. Seminggu. Okey, seminggu lah. Dak batal wudu boleh sembahyang seminggu tu. Itu kita contoh je. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bab wudu tak ada masalah. Dia berniat untuk mengharuskan sembahyang sunat, bukan setakat sembahyang sunat boleh dia buat dengan wudu tersebut, bahkan sembahyang fardu juga boleh dia buat. Jadi apa yang kita kata ni, kita tidak boleh. Hamba bukanlah ulama mujtahid. Dia kita kena ingat gini, ulama dia terbahagi kepada 2. Ni secara asas. Ni kita kena faham, ulama terbahagi kepada 2. Siapa pun dia.
Yang pertama dia adalah mujtahid mutlak. Apa maksud mujtahid mutlak? Ulama yang sampai kepada tahap mampu mengeluarkan hukum daripada Quran dan hadis mengikut kaedah yang diasas oleh dia sendiri. Okey, itu makna mujtahid mutlak. Sebagai contoh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia mampu untuk mengeluarkan hukum daripada Quran dan hadis menurut kaedah yang dia buat. Imam Syafi'i orang yang cukup pakar. Selepas daripada dia mahir dalam ilmu bahasa Arab sendiri, mahir dalam Quran, dalam hadis, maka dia pun membuat kaedah-kaedah bagaimanakah untuk kita memahami Quran dan hadis. Dia dalam memahami Quran dan hadis dia ada kaedah dia. Dia ada kaedah dia. Kita kalau kita belajar dalam ilmu sekarang ni nama dia ilmu usulul fiqh. Ilmu yang membincangkan tentang kaedah bagaimanakah untuk kita mengeluarkan hukum daripada Quran dan hadis. Imam Syafi'i adalah pengasas kepada ilmu tersebut. Imam Syafi'i antara orang yang mengasas ilmu tersebut. Baik. Jadi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ilmu usul fiqh bukan Imam Syafi'i yang mengasaskan, Rasulullah yang mengasaskan. Nah, cuma Imam Syafi'i, Rasulullah dan para sahabat dia start daripada Rasulullah lah sebenarnya. Cuma yang menzahirkan, membukukan, orang yang awal-awal membukukan usul fiqh adalah Imam Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Jadi Imam Syafi'i ada kaedah dia. Lepas daripada dia cuba memahami Quran dengan mengikut kaedah yang dia telah buat melalui daripada kajian dia terhadap ilmu bahasa Arab sendiri, Quran sendiri, hadis sendiri. Baik, itu dipanggil mujtahid mutlak. Orang yang sampai kepada tahap tersebut ni tidak boleh ikut orang. Macam mana dia ikut orang dia? Dia tak boleh ikut orang. Sebab dia pandai. Orang yang kena ikut orang tak pandai. Okey, itu dipanggil mujtahid mutlak. Yang keduanya adalah muqallid. Muqallid ni ikut orang. Maksud dia ikut orang, dia mengeluarkan hukum adalah dia ikut ulama-ulama sebelum daripada dia. Dia ada ulama-ulama besar selepas daripada Imam Syafi'i. Contoh Imam Muzani, contoh ada murid kepada Imam Syafi'i itu sebagai contoh. Dia sampai kepada martabat mujtahid. Tetapi oleh kerana dia mengeluarkan hukum mengikut kaedah yang diasaskan atau yang dipegang oleh Imam Syafi'i, maka dia tidak sampai kepada mujtahid mutlak. Bahkan dia hanya mujtahid mazhab sahaja. Tapi dia mampu untuk mengeluarkan hukum daripada Quran dan hadis, tapi tidak menggunakan kaedah dia sendiri. Tapi kaedah yang diambil daripada ulama yang lain. Baik. Okey, itu yang kedua dipanggil muqallid, ikut orang. Sekarang ni siapa pun ulama sekarang pada hari ni tak ada seorang pun yang sampai kepada mujtahid mutlak. Tidak ada seorang pun sampai kepada mujtahid mutlak sekarang ni. Bukan kata benda tu mustahil, benda tu mungkin. Allah Subhanahu taala kuasa mengurnikan seorang sampai kepada tahap tersebut. Tapi pada hari ini orang ulama mana pun sekalipun tidak sampai kepada mujtahid mutlak. Hak pada hari ini adalah muqallid, ikut orang. Mungkin ikut usul, kaedah, bagaimana kau cara untuk memahami Quran dan hadis. Dan bukan ada hak yang lebih rendah lagi adalah bukan setakat ikut usul, bahkan ikut furu', cabang-cabang. Macam hamba sendiri adalah muqallid. Hamba ikut ulama-ulama sebelum daripada ni. Jadi ketika kita muqallid, maka kita kena nak khabar hukum, mesti kita kena sebut manakah sandaran ulama yang khabar gitu. Baik, dia tidak boleh hukum saat itu pandangan saya begini, kalau sekiranya kita tidak sampai kepada mujtahid mutlak. Jadi ustaz-ustaz nak cakap apa semua sekali, semuanya ikut orang. Ada ikut ulama ni, ikut ulama ni. Tak ikut ulama ni, dia ikut ulama ni. Sebenarnya ikut orang je. Ada ikut ulama ni, ikut ulama ni. Tak ikut ulama ni, ikut ulama ni. Ustaz ni kata gini, ustaz ni kata gini. Sebenarnya dua-dua tu ikut ulama sebelum daripada ni belaka. Ustaz ni hukum kata gini, ustaz ni hukum dia khabar gini. Kedua-dua tersebut sebenarnya ikut ulama sebelum daripada ni. Dia tidak sampai kepada mujtahid mutlak. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika khabar apa hak yang didengar sebelum ni, tak boleh orang hak yang berwuduk dengan niat sembahyang sunat, nak sembahyang fardu dengan wuduk tersebut, apa kata-kata tak betul. Hak betul kan sebenarnya boleh dia sembahyang fardu dengan wuduk tersebut. Okey, apakah sandaran apa? Maksudnya ulama mana yang sebut perkara tersebut? Perkara ini sebagaimana yang dijelaskan dalam beberapa kitab seperti berikut. Yang pertama,
Kitab Al-Iqna' li Al-Mawardi. Seorang ulama besar, nama dia Imam Al-Mawardi. Imam Al-Mawardi adalah seorang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan antara kitab yang dibaca, yang dijadikan rujukan oleh ahli politik, kitab yang dikarang oleh Imam Al-Mawardi adalah kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Kitab yang membincangkan tentang pemerintahan. Baik, Imam Al-Mawardi seorang ulama yang besar. Amba rasa orang yang terlibat dengan politik Islam, orang yang terlibat lah, orang terlibat, tahulah. Orang yang terlibat dengan politik Islam pasti pernah mendengar kitab yang tajuk dia Al-Ahkam As-Sultaniyah. Itu karangan Imam Al-Mawardi. Imam Mawardi ni ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan dia ada satu kitab, nama dia kitab Al-Iqna'. Dalam kitab tersebut kata Imam Al-Mawardi, wa yajuzu idza tawadda'a li naflin an yusalli bihi ma syaa min fardin wa naflin ma lam yuhdith. Maksud dia betul. Harus bagi individu yang berwudu untuk solat sunat mengerjakan dengan apa-apa kadar yang dia kehendaki daripada solat fardu dan solat sunat dengan wudu tersebut selama mana dia tidak berhadas. Tengok itu jelas disebut dalam kitab. Begitu juga disebut dalam kitab Al-Mughni karangan Imam Ibnu Qudamah. Tadi mazhab Imam Syafi'i yang bawa mari pandangan mazhab lain pula. Dia bawa mari pandangan mazhab lain. Sepatutnya amba kena kabur mazhab Imam Syafi'i, tapi pandangan yang disebut dalam mazhab yang lain kata disepakati. Maksudnya benda ni tak ada khilaf. Amba nak cari mana ulama-ulama yang menyebut perkara ni secara jelas. Ternyata berjumpa dalam kitab karangan seorang ulama besar dalam mazhab Hanbali nama Imam Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah dia ada satu kitab nama dia kitab Al-Mughni. Yang mana dalam kitab tersebut, dalam kitab tersebut dia kata lagu mana? Wa idza tawadda'a li nafilatin shalla fariidatan la a'lamu fi hadhihi al-mas'alati khilafa. Apabila seorang itu berwudu untuk salat fardu, maka boleh baginya salat fardu. Apabila seorang itu berwudu untuk salat sunat, maka boleh baginya salat fardu. Kata Imam Ibnu Qudamah, aku tidak mengetahui ada khilaf dalam permasalahan ini. Maksudnya, sepakat ulama berkata boleh. Jadi apabila ada ura-ura dakwaan mengatakan orang yang berwudu kerana nak sembahyang sunat tidak boleh sembahyang fardu, adalah tidak betul. Sebab tak ada pun ulama mu'tabar yang menyebut perkara tersebut. Baik. Jadi kesimpulan, tiada halangan bagi individu yang berwudu dengan niat solat sunat untuk melakukan solat fardu selagi dia dalam keadaan tidak berhadas. Wallahu a'lam. Seterusnya, soalan yang kedua, koma 6 bulan, solat dan puasa bagaimana? Allahu Rabbi. Ini antara soalan yang pernah diajukan kepada hamba. Dia kata lagu mana? Adik saya pernah kemalangan dan terlantar koma selama 6 bulan. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Bermakna sepanjang tempoh tersebut dia tidak solat dan tidak berpuasa. Saya muskil, apakah hukumnya? Adakah dia perlu qada semula solat dan puasa yang ditinggalkan? Lepas daripada dia sedar, 6 bulan lepas daripada koma, sedar saat itu, jadi abang yang kuat agama dia mikir, okey, masa dak koma saat itu memanglah tak wajib sembahyang, tak wajib puasa. Nak sembahyang puasa buat dia kongan, mana boleh nak suruh. Suruh pun nak buat ni. Cakap dengan kayu, suruh dengan kayu dengan orang yang koma sama je. Sekarang soalannya nanti dia sedar kat dia. Adakah selama 6 bulan yang dia tak sembahyang, tak puasa kena qada balik, buat dia cerita. Situ. Baik. Ni orang yang tanya lagu ni adalah orang yang mengambil berat tentang hukum agama. Orang yang tidak mengambil berat tentang hukum agama, dia dah cara bab-bab ni. Dah cara dah bab ni. Lepas daripada sedar saat itu, kita buat pesta lah. Kerana menyambut kesyukuran, buat pesta, kita joget, kita buat nyanyi dah syukur, nak bersyukur majlis syukur-syukuran. Kau syukuran tok dia gitu. Ada setengah kan gitu kan, jogetlah, nyanyilah sempena kesyukuran sembuh daripada penyakit. Itu bukan kesyukuran, itu mengundang pahala begitu. Baik, kata dia sebelum menjawab persoalan ini, kita bahagikan skop perbincangan kepada 2 bahagian. Yang pertama, solat dan puasa yang ditinggalkan kerana koma. Kita bagi kepada 2 bahagian solat dan puasa yang ditinggalkan kerana koma saat ini. Pertama, solat yang ditinggalkan sepanjang tempoh koma. Kita bagi dua bahagian. Menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, hukum solat bagi individu yang koma adalah seperti orang gila.
Hukum solat bagi individu yang koma adalah seperti orang gila. Bermakna, jika seorang itu koma, maka tidak wajib ke atasnya mengerjakan solat sepanjang tempoh tersebut. Bahkan dia juga tidak wajib qada solat yang ditinggalkan dalam tempoh itu. Dia masalah sembahyang ni, sembahyang orang yang tinggal kerana koma ni sama dengan sembahyang yang ditinggalkan kerana gila. Kita nak cerita. Orang gila dah wajib dia sembahyang ketika tempoh gila. Nanti sembuh daripada gila, dah wajib dia qada balik sembahyang yang ditinggalkan dalam tempoh gila tersebut. Okey, sama juga dengan koma. Orang koma dah wajib dia sembahyang. Itu sepakat ulama. Lepas daripada sedar, wajib dah dia qada balik sembahyang tersebut, juga tidak wajib dia qada balik sembahyang tersebut. Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu 'an thalath. 'Anil na'imi hatta yastayqidh wa 'anil sabi hatta yahtalim wa 'anil majnuni hatta ya'qil. Diangkat pena. Pena ni pena, peng itu ataupun kalang. Maksud dia diangkat ni tidak ditulis. Itu makna diangkat, tidak ditulis kesalahan. Daripada 3 golongan. Orang yang tidur sehingga dia sedar, kanak-kanak sehingga dia bermimpi, yakni balik, dan orang gila sehingga dia berakal. Baik, okey, dalam ni ada sebut dia. Ada sebut orang gila sehingga dia berakal. Dia orang yang koma sama dengan orang gila, tidak mempunyai akal ketika dia koma. Okey, Imam Nawawi juga menjelaskan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Imam Nawawi kata lagu mana? Man zalah aqluhu bisababin ghairi muharram kaman junna aw ughmiya alayhi aw zala aqluhu bimaradin aw bishurbi dawa'in lihajatin aw ukriha ala shurbi muskirin fazala aqluhu fala salata alayhi wa idha afaqa fala qada'a alayhi bila khilaf lil hadith sawa'un qalla zamanul junun wal ighma am kathur. Hadha madhhabuna daliluna al-qiyas 'ala al-majnun. Okey, sesiapa yang hilang akalnya dengan suatu sebab yang tidak diharamkan, jangan sebab yang diharamkan, seperti orang gila atau pitam, atau hilang akalnya dengan sebab sakit, atau disebabkan minum ubat ketika perlu, atau dia dipaksa meminum sesuatu yang memabukkan dan tiba-tiba hilang akalnya, maka tidak diwajibkan solat ke atasnya. Dan apabila dia telah sedar, maka tidak diwajibkan qada solat tersebut. Perkara ini tidak ada khilaf sebagaimana hadis tersebut. Tidak kiralah tempoh gila atau pitam itu sebentar sahaja ataupun lama. Inilah pandangan mazhab kami. Dalilnya adalah qiyas dengan orang gila. Baik. Itu masalah sembahyang. Jadi kalau orang tanya kita masalah orang yang pitam, lepas tu dia sedar saat ni, wajib tak dia qada balik sembahyang? Kita kata tak wajib qada. Okey, kita ni ada sebahagian daripada kawan-kawan kita, keluarga kita yang kena COVID. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Sampai kepada tahap-tahap tertentu akhirnya ditidurkan. Okey, sebenarnya dikomakan lah. Dikomakan dia saat itu. Kita cakap ditidurkan. Nampak relax sikit bunyi ditidurkan. Baik, koma tu. Lepas daripada tu, dalam 3 hari ke, okey, dikejutkan ke semula. Maksudnya, okey, sedar balik dah. Beres dah. Stabil molek dah pernafasan dia, sedar balik. Orang yang mati, matilah. Jadi ada juga orang yang okey semula sembuh balik kan. Walaupun ramai juga orang yang mati. Jadi sekarang ni orang yang sembuh balik, orang yang kita kata 3 hari dikomakan saat itu ataupun ditidurkan saat itu, adakah wajib dia kena qada balik sembahyang yang ditinggalkan dalam tempoh tersebut? Jawapannya adalah tidak. Ada wajib. Dan ni banyak orang tanya ni musim-musim ni. Ni banyak orang tanya musim-musim ni. Ada orang tanya, bukankah kan dia sengaja letak ubat tu kan? Sengaja letak ubat kan? Sehingga kan tidur. Kita kata, ya memang sengaja letak ubat. Tetapi sengaja tersebut adalah ada keperluan. Disengaja kita mengkomakan diri kita, itu tidak dibenarkan oleh syarak. Dia 2 perkara yang berbeza kan? Jadi kalau sengaja kita menghilangkan akal kita, maka itu tidak dimaafkan oleh syarak. Lepas daripada sedar, wajib kena qada balik sembahyang dalam tempoh tersebut. Sekarang ni memang sengaja lah letak, memang sengaja. Memang sengaja. Kita saing beradang apa sekali setuju, kita setuju. Okey. Tetapi kita sengaja saat itu adalah kerana ada hajat, ada keperluan. Baik, ketika tu dia tidaklah satu kesalahan, maka sahabatlah lepas daripada sedar, daripada koma lagi, tidak wajib dia qada balik sembahyang tersebut. Cuma dia ada lagi. Kalau sedar dalam waktu, wajib dia sembahyang. Kalau sedar dalam waktu,
Kalau sedar dalam pukul 8 pagi, 9 pagi, tak ada waktu sembahyang. Yang wajib ketika tu tak ada masalah. Tapi kalau sedar dalam waktu zuhur, wajib kena sembahyang zuhur. Sedar dalam waktu asar, wajib kena sembahyang asar. Sedar dalam waktu maghrib, wajib kena sembahyang maghrib. Okey. Kedua, puasa yang ditinggalkan sepanjang tempoh koma. Masalah puasa pula. Adapun dalam bab puasa, hukum bagi orang yang koma adalah seperti mana orang yang sakit, itu tidak diwajibkan berpuasa. Namun setiap hari puasa yang ditinggalkan wajib dia qada semula. Masalah puasa lain. Bagi individu yang koma dan telah sedar, dia juga wajib qada puasanya jika koma itu berlaku sepanjang siang hari. Perkara ini dijelaskan dalam kitab Al-Mughni Al-Muhtaj. Katanya wa yajibu qada'u ma fata bil ighma li'annahu naw'u marad fandaraja tahta qawlihi ta'ala wa man kana marida. Jadi ulama membezakan di antara sembahyang dengan puasa. Okey, orang tu dia ditidurkan maka dia tidak puasa. Nanti apabila dia sedar balik lagi, wajib dah dia qada balik puasa dia? Kata ulama wajib qada. Dah apa? Wajib kena qada. Kan koma kan? Koma ni adalah sakit. Dikirakan satu sakit, dikirakan sakit. Dalam Quran Tuhan kata wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Sesiapa yang bermusafir, sesiapa yang sakit, akhirnya tidak boleh puasa. Lepas tu dia bermusafir, dia tak puasa, maka wajib dia kena qada pada bilangan hari yang lain. Tengok Allah Taala kata kalau orang sakit kena qada balik. Jadi oleh kerana melihat koma ni adalah satu jenis daripada sakit, maka sebab itulah wajib kena qada balik. Okey, lain di antara puasa dengan sembahyang. Baik. Kesimpulan, bagi individu yang koma tidak diwajibkan solat berpuasa ke atasnya kerana dirinya dalam keadaan tidak sedar. Bahkan solat yang ditinggalkan juga tidak wajib qada semula. Adapun puasa yang ditinggalkan sepanjang tempoh tersebut wajib dia qada sebagaimana kewajipan qada ke atas orang yang sakit. Wallahu a'lam. Baik. Seterusnya masuk solat ketika salam pertama. Soalannya disebabkan beberapa urusan yang tidak dapat dielakkan. Saya terlewat ke masjid untuk solat berjemaah. Ketika hendak takbiratul ihram, imam sudah pun memberi salam yang pertama. Soalnya, adakah saya masih lagi dikirakan solat berjemaah jika bertakbir pada ketika itu? Sama di antara tu imam bagi salam, dia dengarkan takbiratul ihram. Soalannya dia dapat ada jemaah tersebut, adakah dikirakan dia berjemaah ataupun tidak? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di sana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Sembahyang berjemaah lebih afdal daripada sembahyang seorang diri dengan 27 darjah. Lebih sembahyang berjemaah. Orang yang sempat dengan takbir, sempat dengan untuk imam dengan orang yang sempat takbiratul ihram bersama dengan imam, dia dapat 27 darjah sembahyang berjemaah dia. Orang yang sempat rakaat yang kedua imam juga dapat 27 darjah. Orang yang sempat rakaat ketiga, rakaat keempat juga sempat 27 darjah. Cuma 27 darjah orang yang dang awal tak sama 27 darjah orang yang dang lewat. Kalau kita cakap kau hak dang awal 27 guning, hak dang lewat 27 supik je lah. Contoh gitu je. Tapi tetap dapat 27 darjah kerana walaupun dia dang lewat tetap dinamakan sembahyang dia berjemaah. Okey, soalan ni lain. Soalan ni mana? Dia nak tanya, kira dang jemaah dak kalau sekiranya sama di antara takbiratul ihram makmum dengan salam imam? Baik, jawapannya tidak dikira solat berjamaah kerana belum bertakbiratul ihram sedangkan imam sudah pun memberi salam yang pertama. Adapun jika makmum sempat takbiratul ihram sebelum imam memberi salam yang pertama, maka dia dikira mendapat pahala solat berjemaah bersama imam. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin, was-sahihu idrakul jama'ati ma lam yusallim. Pandangan yang sahih adalah dianggap mendapat pahala berjemaah selagi imam belum memberi salam. Jadi selama mana imam tak bagi salam, dang jemaah.
Baik, jika makmum bertakbiratul ihram sedangkan imam telah memberi salam, maka hukumnya menurut pandangan Imam Nawawi, jika salam yang diucapkan imam belum lagi sampai pada huruf mim pada lafaz alaikum dalam salam yang pertama, maka makmum tersebut dikirakan sempat solat berjemaah. Namun jika imam telah sampai pada huruf mim pada lafaz alaikum dalam salam yang pertama, maka makmum tersebut dikira tidak sempat solat berjemaah. Baik, cerita ni. Sekarang ni kita nak tahu, bilakah imam keluar daripada semayang? Kita semayang, bilakah dikirakan kita keluar daripada semayang? Dikirakan kita keluar daripada semayang apabila kita sampai kepada kum. Assalamualaikum. Sebab warahmatullah, itu sunat. Salam yang pertama, rukun sembahyang. Salam yang kedua, sunat. Sekurang-kurang salam, Assalamualaikum. Kita Assalamualaikum, keluar semayang situ. Jadi kalau kita ketuk sampai kum, perut ketuk. Tak nak kata warahmatullah, semayang kita sah. Semayang kita sah. Cuma tak boleh dah kita nak kata warahmatullah, tak boleh dah. Tak boleh dah kita nak buat salam kedua, tak boleh dah. Sebab kita batal dah wudu. Semayang kita sah. Baik. Tapi kalau kita ketuk lepas daripada kita kata assa, tapi belum sampai kum, batal semayang kita. Sebab belum lagi kita keluar daripada sembahyang. Okey, apabila kita faham keadaan ini ataupun hukum ni, maka kita faham bahawasanya imam belum lagi keluar daripada sembahyang ketika imam belum sampai kepada lafaz kum. Jadi ketika imam belum lagi sampai lafaz kum, tiba-tiba makmum saat itu sempat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sempat akbar sebelum tu imam sampai kum. Walaupun tu imam bagi salam dah panjang tu imam. Assalamualaikum. Panjang. Assalamualaikum. Sampai lai dia makmum Allahu Akbar. Baru tu imam kum. Maka dah jemaah tersebut. Okey, boleh faham kan? Nah, cuma makmum tak boleh nak duduk dah lah. Nak duduk buat dia tu imam selesai dah sembahyang. Terus dah. Baca doa iftitah makmum, baca Fatihah dia. Kalulah tu imam saat ni tu sampai kum barulah makmum akbar, maka kira dah dalam jemaah. Sebab makmum ataupun kita tidak dikatakan masuk dalam sembahyang melainkan sampai kepada perkataan bar, baru kira masuk dalam sembahyang. Okey, jelas kan? Baik. Imam Ibn Hajar Al-Haytami menjelaskan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, seorang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Kitab dia nama kitab Tuhfatul Muhtaj, syarah kitab Minhajul Talibin. Juzuk yang kedua, halaman 256. Ketika mensyarahkan perkataan Imam Nawawi di atas, dia katakan ni, was-sahihu idrakul jama'ati fi ghairil jum'ati ma lam yusallimil imam ay yantiqu bil mim min alaikum. Pandangan yang sahih adalah dapat berjemaah pada solat yang selain daripada solat Jumaat selagi imam tidak memberi salam, yakni masih tidak menyebut huruf mim pada lafaz alaikum. Kesimpulan, jika tidak sempat takbiratul ihram sebelum imam memberi salam yang pertama, maka dia dikira tidak sempat berjemaah. Adapun jika sebaliknya, maka dia dikira mendapat pahala solat berjemaah bersama dengan imam. Wallahu a'lam. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara soalan yang pernah diajukan kepada hamba adalah niat serentak antara solat fardu dan solat tahiyatul masjid. Ketika saya tiba di masjid untuk solat asar, imam sudah pun bertakbiratul ihram. Justru, adakah boleh jika saya berniat solat fardu asar dan solat sunat tahiyatul masjid secara serentak? Maksudnya, sembahyang fardu asar dalam masa yang sama niat juga sembahyang tahiyatul masjid. Jawapannya boleh. Tiada masalah, dengan syarat disertakan niat tersebut dalam takbiratul ihram bersama niat solat fardu. Hal ini kerana dikira sebagai solat sunat tahiyatul masjid dengan apa-apa solat, sama ada solat fardu ataupun sunat. Apabila kita masuk dalam masjid, maka sunat kita sembahyang tahiyatul masjid. Sunat kita sembahyang tahiyatul masjid untuk memberi penghormatan kepada masjid yang kita masuk. Di sembahyang tahiyatul masjid, adakah dia sembahyang yang khusus ataupun apa jenis jua sembahyang sudah memadai tahiyatul masjid? Jawapannya adalah apa jua jenis sembahyang sudah memadai tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid bukan sembahyang sunat yang khusus. Kalau kita nak sembahyang sunat tahiyatul masjid secara khusus, tak ada masalah.
ataupun kita nak sembahyang sunat-sunat yang lain ataupun fardu yang lain dalam masa yang sama kita niat tahiyatul masjid juga dibolehkan. Sebab tujuan ataupun pada asal sembahyang tahiyatul masjid adalah oleh kerana masjid tempat didirikan sembahyang, maka mula-mula kita masuk naklah kita sembahyang sebelum daripada kita duduk. Apa jua sembahyang tak kira. Kita pada asalnya apa jua sembahyang tak kira. Jadi ketika kita masuk tu imam sembahyang sedang sembahyang fardu. Jadi kita tak boleh dalam sembahyang sunat tahiyatul masjid tu kita sembahyang fardu bersama dengan imam. Boleh kita niat ketika kita sembahyang fardu ia adalah sembahyang tahiyatul masjid juga. Kita gabungkan di antara niat sembahyang fardu dengan tahiyatul masjid. Hukum dia adalah dibolehkan. Imam An-Nawawi menjelaskan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, "Law ahrama bi salatin yanwi bihal fardha wa tahiyatul masjid sahhat salatuhu wa hasala lahul fardu wat tahiyyatu jami'an." Jika seorang itu bertakbiratul ihram untuk solat yang diniatkan fardu dan tahiyatul masjid. Okey, dia bertakbiratul ihram untuk solat, untuk satu solat. Lepas tu niat fardu dan tahiyatul masjid dalam solat yang sama. Maka sah solatnya dan baginya pahala fardu dan tahiyatul masjid. Dapat tak? Pahala fardu dapat, tahiyatul masjid pun dapat. Sebab itulah kita kena belajar dalam masalah ni. Jadi ada orang sampai masjid, dah tu imam akad takbiratul ihram dah. Jadi tak perlu sembahyang tahiyatul masjid dah. Sembahyang fardu sajalah. Okey, dah dapatlah tahiyatul masjid bagi dia sebab dia tidak niat tahiyatul masjid. Tapi kalau dia niat fardu serta dengan tahiyatul masjid, maka muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dapat fardu dan dapat juga tahiyatul masjid. Baik. Antara soalan yang pernah diajukan kepada hamba adalah takbiratul ihram sebelum imam selesai takbir. Tu imam waswah, makmum gaduh. Tu imam dak sedang sampai bar lagi makmum berhantar. Okey, apakah hukum? Ni penting kita tahu. Sebab dia melibatkan sah ataupun tidak sembahyang ni. Jangan main. Kita ingat biasa je. Bukan biasa ni. Ni melibatkan sah tak sembahyang. Saya terbaca satu etika yang mengatakan tidak sah solat seorang makmum jika dia bertakbiratul ihram sebelum imam selesai takbiratul ihramnya. Dalam erti kata lain, sebelum imam melafazkan perkataan akbar. Benarkah kenyataan ini? Mohon penjelasan ustaz. Okey, ada satu etika tersebar. Dia pun terbaca. Dia kata dalam etika tersebut menyebut kalau makmum angkat takbiratul ihram sebelum imam sampai kepada bab tak sah sembahyang makmum. Jadi oleh kerana dia tak tahu siapa penulis. Penulis ni adakah orang yang diiktirafkan ilmu dia ataupun tidak, orang yang dipercayai ataupun tidak dalam menjelaskan hukum hakam. Maka orang ni dia akan cari siapa yang dia percaya untuk merungkai dan menyelesaikan permasalahan ni. Baik, kebetulan dia kenal hamba tu, hamba dah tahulah, dah ingat dah siapa yang tanya ni. Dia pun ajukan soalan tu kepada hamba. Sebab dia tahu dah, kita kalau kita jawab, kita bukan jawab mengikut pandangan peribadi kita. Sebab kita siapa kita? Hamba biasanya hamba jawab, hamba akan letakkan perkataan ulama muktabar. Okey, mengkata masalah ni. Okey, hamba jawab boleh ke tak boleh? Kalau hamba kata boleh, sebab ulama ni kan begini dalam kitab dia. Tak mau mari. Kalau kata tak boleh, sebab ulama ni kan begini. Sebab tu dia tanya. Dia ajukan soalan tersebut kepada hamba. Okey, hamba jawab lagu mana? Jawapannya adalah benar. Apa yang disebut dalam etika tersebut betul. Menurut mazhab Syafi'i, tidak sah solat seseorang yang bertakbiratul ihram sebelum imam sempurna takbiratul ihramnya jika dia berniat untuk menjadi makmum dalam takbiratul ihram tersebut. Okey, tu imam dah dalam sampai bar lagi, tiba-tiba dia niat dah dia kat takbiratul ihram dalam masa yang sama dia niat ikut imam tersebut. Kata ulama tak sah sembahyang ni. Sebab benda tak sah, kena ingat gini, sebab benda kita nak kata tak sah gini. Tu imam tidak akan masuk dalam sembahyang melainkan apabila dia sapa perkataan bar. Kita sebelum daripada sapa bar dah masuk lagi dalam sembahyang. Sapa bar baru masuk dalam sembahyang. Apabila tu imam belum lagi sapa bar, tiba-tiba dia kat takbiratul ihram, dia niat nak ikut imam. Maksud dia niat nak ikut orang yang tak sembahyang lagi.
Boleh tak kita nak semayang, niat ikut orang nak semayang lagi? Mana boleh? Okey, boleh faham kan? Sebab itulah mesti kita akad takbiratul ihram selepas daripada imam sampai kepada lafaz ba. Okey. Dalam kitab Al-Iqna' fi Halli Alfaz Abi Syuja' menyebut wasadis min syurut al-iqtida' adalah taba'iyyatu imamihi bi an yu'akhkhira taharrumahu an taharrumi imamihi fa in khalafahu lam tan'aqid salatuh. Yang keenam daripada syarat iqtida' mengikut imam ialah perlu menuruti imamnya, itu melewatkan takbiratul ihramnya daripada takbiratul ihram imamnya. Jika makmum menyalahi imamnya, maka tidak terjadi, maksudnya tidak dikira sah salat makmum itu. Dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi ala al-Khatib menyebut wal muradu an yata'akhkhara ibtida'u taharrumihi an intihai taharrumil imam, ay bi an yata'akhkhara jami'u taharrumihi an jami'i taharrumil imam falau qaranahu fi harfin min at-takbir lam tan'aqid. Maksudnya ialah makmum melewatkan permulaan takbiratul ihram setelah selesai takbiratul ihram imam. Bermakna makmum melewatkan keseluruhan lafaz takbiratul ihram daripada keseluruhan lafaz takbiratul ihram imam. Jika bersamaan walaupun pada satu huruf daripada takbiratul ihram itu, maka tidak terjadi solat makmum tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis, "Innama ju'ilal imam liyutamma bih, fa idza kabbara fakabbiru." Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Apabila imam bertakbir, maka hendaklah kamu bertakbir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berpandukan kepada hadis ini, wajib ke atas makmum untuk menuruti imamnya. Dalam erti kata lain, makmum melakukan satu-satu perbuatan setelah imam melakukannya, bukan beriringan dengan imam. Kesimpulan, tidak sah salat seorang makmum itu jika dia bertakbiratul ihram sebelum imam sempurna takbiratul ihramnya. Hukum ini sebagaimana pandangan mazhab Imam Syafi'i, wallahu a'lam. Baik, jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kalau sekiranya ada soalan, boleh juga kita buka sekejap, lebih kurang dalam 5 minit. Ada tak nak tanya dia? Depan. Adakah kita mendapat rakaat bersama imam, bila imam bangun pada subuh, kita sabarnya selisih, kita rokok, imam dan imam. Okey. Soalan yang diajukan kepada hamba adalah kita makmum masbuk. Makmum masbuk. Makmum masbuk ni adalah makmum yang tidak sempat tempuh membaca Fatihah ketika qiyam imam. Kita Allahu Akbar, kita pun rokok. Kalau kita sempat rokok bersama dengan imam, kita dang rakaat tu. Kalau kita tempat rokok bersama dengan imam. Dikatakan sempat rokok adalah mesti kena sempat tumakninah dalam rokok bersama dengan imam. Jadi kalau tu imam bangun, kita tunggu, selisih di antara kita dengan imam, ataupun kita tunggu tu imam bangun dak dang tumakninah, selisih dah, maka tidak sempat rakaat tersebut. Wallahu a'lam. Okey, soalan? Okey. Jadi ada dengar kata orang kata sembahyang jenazah ni, sembahyang jenazah kalau tak ada wuduk boleh. Boleh. Okey. Ada orang kata gitu. Soalannya betul tak? Betul tak perkataan itu? Ada pandangan segelintir ulama mengatakan boleh kita solat jenazah tak ada wuduk. Okey, kita tengok sebab mana dia kata boleh. Sebab dia kata solat ni pada asal, pada lurah makna dia doa. Solat ni makna dia pada doa. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ. Hendaklah mung berdoa kepada mereka itu, sesungguhnya doa mung saat itu memberi ketenangan kepada mereka itu. Allah Ta'ala khabar begitu dalam Quran. خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ. Ambillah sebahagian daripada harta mereka itu menjadi sedekah, yang sedekah itu membersihkan mereka itu, menyucikan mereka itu, dan hendaklah kamu berdoa untuk mereka itu, sesungguhnya doa engkau. Perkataan dalam ayat wasalli alaihim inna salataka, salat dalam bahasa Arab pada asal maknanya adalah doa. Ketika kita kata solat jenazah, maksudnya doa kepada jenazah. Kita nak berdoa tidak disyaratkan kita berwuduk.
Kita nak naik kenderaan, kita nak baca doa subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Adakah mesti kena kita berwuduk? Tidak. Kita nak makan, kita nak doa Allahumma barik lana fima razaqtana. Adakah mesti kita kena berwuduk? Tidak. Doa tidak disyaratkan berwuduk. Okey, melihat kepada sudut tu, sembahyang dengan jenazah dengan maksud doa kepada jenazah, maka doa untuk jenazah tidak disyaratkan berwuduk. Sebab itulah pandangan segelintir ulama mengatakan sembahyang jenazah sah tanpa berwuduk. Namun pandangan ini bukanlah pandangan majoriti ulama. Bukan pandangan ini bukan hanya pandangan dhaif. Pandangan ini adalah pandangan syadz, pandangan yang tidak boleh dipakai sama sekali. Okey, ulang Pandangan ni nama dia pandangan syadz. Kita pandangan dhaif masih lagi boleh diamalkan. Kalau pandangan dhaif masih lagi boleh diamalkan. Tapi kalau pandangan syadz, pandangan menyalahi kaedah, maka tidak boleh diamalkan. Pandangan yang mengatakan sembahyang jenazah boleh sembahyang kalau tidak ada wuduk, bukan pandangan setakat pandangan dhaif, pandangan lemah, bukan pandangan syadz, tidak boleh dipakai pandangan ini. Jadi hak yang betulnya adalah sembahyang jenazah sama dengan sembahyang yang lain disyaratkan berwuduk. Bagi orang yang tidak ada wuduk, tidak boleh dia sembahyang jenazah. Tapi boleh dia berdoa kepada jenazah. Aku tak ada wuduk, dia ambil wuduk. Tak ada air, tayamum. Tak ada. Malah nak pergi tayamum, tak payah bayang. Tak ada yang bayang. Saja bagi, tak ada masalah doa. Ya Allah, berilah keampunan kepada dia. Kita tak ada sembahyang. Majoriti ulama kata sembahyang jenazah adalah sembahyang. Sebab itulah sembahyang ni benda sembahyang. Sembahyang ni adalah perkataan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbir, disodahi dengan salam. Okey, sembahyang jenazah ada perbuatan, benda perbuatan berdiri. Ada perkataan takbiratul ihram, salam, baca Fatihah, doa kepada si mati, selawat kepada Rasulullah. Sembahyang. Doa tidak boleh dengan takbir, doa tidak boleh dengan salam. Ada kita nak doa, Allahu akbar, doa. Lepas tu assalamualaikum. Tak ada. Hak gitu sembahyang. Okey, boleh faham kan? Jadi kesimpulan sekali lagi, tidak boleh kita sembahyang jenazah kalau tidak ada wuduk. Kalau nak sembahyang jenazah, mesti ambil wuduk. Kalau kita berhadas, kalau tak ada air, ganti dengan tayamum. Tak ada tanah ataupun malah, okey, tak payah bayang. Dah saja tak payah bayang, apa? Dah saja doa untuk dia. Doa sama je. Baik, cuma pahala dah sama dah orang sembahyang. Doa biasa je. Dan kita dalam masyarakat kita berlambak gitu. Berlambak gitu. Allah, kita nak tengok depan mata kepala pun kita tengok. Kita sampai awal ada orang jemput sembahyang jenazah. Kita banyak kerja, ngajar lagi program gitu, jadual kita penuh. Kau pun nak sembahyang. Pukul sekian-sekian. Tepat tak pukul sekian-sekian. Kita kalau dah tepat nak khabar kita tepat. Masa tu kita tak boleh lewat-lewat, tak boleh kita. Sebab kita terpaksa kena ajak program kita. Okey, baik. Allah Ustaz minta sikit lagi sebab anak dia dah sampai lagi. Sikit lagi. Anak dia perjalanan sikit lagi. Dengan anak sampai. Anak sampai, kita sembahyang. Anak nak buai seokok tanah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada biasa je berlaku dalam masyarakat kita. Ada mayat kan? Duduk buat belakang bawah. Abang tengok dia bukan sekali ya, bukan sekali. Ada guna nanti kalau kita nak nanti awak nyanyi kau orang susah kau orang nanti. Balikkan mayat kau. Dia buat di bawah. Tu dah jadilah gitu. Baik, tapi bukanlah dosa dak mayang, bukan dosa. Cuma dak comel lah buat kerja gitu. Wallahu a'lam. Okay, ada soalan lain lagi? Sekali lagi. Okey, tadi sembahyang selain daripada Jumaat. Manakala sembahyang Jumaat dia berbeza. Sembahyang Jumaat berbeza. Sembahyang Jumaat disyaratkan kena sempat satu rakaat berjemaah bersama dengan imam. Disyaratkan sempat satu rakaat berjemaah dengan imam. Barulah sah sembahyang Jumaat tersebut. Jadi kalau orang tu masbuk satu rakaat tapi disempat rakaat pada rakaat yang kedua dan disempat berjemaah sehingga salam imam, maka dam Jumaat itu bagi dia. Wallahu a'lam. Kan ada segi salah bunyi ada segi ni. Okey, dia takbir 3 kali. Sengaja ke tak? Kalau sengaja tak boleh. Sebab takbir sembahyang jenazah 4 kali. Kalau dia takbir 3 kali, jadi bermakna dia telah mengurangkan rukun. Kan kita belajar rukun sembahyang jenazah adalah 4 kali takbir. Rukun sembahyang jenazah 4 kali takbir.
Jadi mengurang daripada 4 kali tidak dibolehkan. Tapi kalau tambah sampai ke 5 kali itu tak apa. Sebab Sayyidina Ali pernah takbir sebanyak 5 kali. Dan di sana ada hadis yang Rasulullah pernah semayang jenazah takbir 5 kali. Dan ada riwayat 6 kali takbir. Cuma oleh kerana kebanyakan banyak riwayat 4 kali. Dan penghujung-penghujung Rasulullah semayang sebanyak 4 kali takbir. Maka ulama memilih semayang jenazah 4 kali. Tapi kurang daripada 4 kali tak boleh lah. Kurang daripada 4 kali tidak sah. Wallahu a'lam. Okey, biar untuk malam ni Allah Subhanahu wa taala ala wa ala sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.